Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Nadia Khairi Anwarin dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Grup 10 ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Masyarakat Melayu di Era Penjajahan British. Seterusnya kita akan masuk kepada perkenalan. Next go. Yalah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan untuk tajuk ini adalah Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa. Wujud perbezaan di antara masyarakat di negara kita seperti struktur bahasa, cara hidup, ekonomi, politik, tempat tinggal dan hubungan sosial. Penduduk lain ialah Cina, India dan orang asli. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan. Seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya sebelum abad ke-18 dan ke-19 iaitu selepas penjajahan British. Sebelum penjajahan semenanjung Tanah Melayu, ketika itu didiami oleh orang Melayu dan orang asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masyarakat majmuk. Selepas kemerdekaan, negara menghadapi pelbagai masalah dalaman terutama masalah perpaduan dan integrasi antarabangsa. Masalah perpaduan wujud akibat daripada pemisahan tempat tinggal, perbezaan kepercayaan atau agama dan sistem. Selain itu, masyarakat Melayu dahulu secara umumnya ialah keadaan masyarakat yang memiliki kepercayaan, adat resam, adat istiadat Melayu. Sebelum kemunculan penjajah, masyarakat Melayu hidup dalam keadaan yang tidak mencapai kemajuan dan pemikiran yang tidak berkembang dan dikenali sebagai masyarakat timur. British mula campur tangan di Tanah Melayu bermula 11 Ogos 1786 apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang. Pada 16 Februari 1819, Stamford Raffles berjaya menduduki Singapura melalui perjanjian antara Tengku Long dan Temenggung Abdul Rahman. Kemunculan penjajah British telah membawa banyak perubahan dari pelbagai aspek. Sebagai contoh, penjajahan British telah mengubah sistem politik, ekonomi dan pendidikan di Tanah Melayu. Hal ini telah menjadikan sistem politik Tanah Melayu bertambah baik, menjadikan ekonomi Tanah Melayu berkembang pesat dan sistem pendidikan yang diubah suai oleh penjajah. Next. Tak buka mic. Next. Objektif kajian kami terbahagi kepada 3 iaitu mengkaji struktur masyarakat Melayu pada era penjajahan British, membandingkan masyarakat Melayu sebelum dan selepas kedatangan British berdasarkan aspek politik, ekonomi dan sosial, serta mengkaji perubahan struktur masyarakat Melayu selepas era penjajahan British dari segi ekonomi, politik dan sosial dan pendidikan. Next. Metodologi kajian. Metodologi kajian ada 3 iaitu perpustakaan, metodologi historis dan metodologi dokumentasi. Metodologi perpustakaan adalah kami telah ke beberapa perpustakaan bagi mendapatkan maklumat untuk kajian kami. Metodologi historis adalah berdasarkan perkembangan sesuatu subjek ataupun penulis mengaplikasikan metodologi history dalam penyataan masalah. Next. Isi kandungan. Terdapat 3 isi kandungan bagi kajian kami iaitu politik di Tanah Melayu, ekonomi Tanah Melayu dan pendidikan Tanah Melayu. Next. Bagi politik Tanah Melayu,
Sebelum kedatangan British, iaitu masyarakat Melayu tradisi telah mempunyai institusi pemerintah yang teratur dan teratur dari segi sistem politik, sistem beraja dan sistem pembesar. Selain itu, sistem politik masyarakat Melayu adalah bercorak feodal. Struktur masyarakat tradisi yang terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah iaitu kelas atasan dan golongan yang diperintah iaitu kelas bawahan. Selepas itu, raja atau sultan merupakan lambang perpaduan dan simbol penyatuan negeri dan rakyat serta jajahan takluknya. Selepas kedatangan British pula, sultan tidak memiliki kuasa melainkan hal ehwal, keagamaan dan adat istiadat Melayu. Selain itu, raja berperlembagaan dalam erti kata raja atau sultan turut terikat dengan lunas perlembagaan sebuah negeri demokrasi. Tanpa disedari, idea pemisahan agama dalam kehidupan telah melahirkan sistem politik yang bertentangan dengan Islam. Next. Okay, jadi WB sebagai residen British, ini adalah bukti gambar Kristian di tanah Melayu masa itu dan Raja Melayu yang memegang hal ehwal agama. Next. Okey, ekonomi tanah Melayu sebelum kedatangan British dan selepas kedatangan British. Kegiatan ekonomi di tanah Melayu sebelum kedatangan British adalah ekonomi sara diri. Ekonomi ini adalah kegiatan yang digunakan khusus untuk keperluan diri dan keperluan keluarga semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, sebelum kedatangan British, kegiatan perdagangan juga digunakan bagi mengembangkan ekonomi tanah Melayu. Selain itu, sebelum kedatangan British, sistem pertukaran barang atau sistem barter digunakan bagi untuk menukar sesuatu barang untuk mendapatkan barang yang kita perlukan. Okey, selepas kedatangan British, ekonomi selepas kedatangan British. British telah mengeksploitasi semua ekonomi tempatan seperti biji timah dan lombong-lombong. Selain itu, mereka mengembangkan ekonomi melalui pendekatan pembangunan yang kononnya dapat memajukan orang Melayu. Hal ini telah menyebabkan sikap dan pemikiran orang Melayu menjadi terkokong. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa penjajahan ekonomi terhadap tanah Melayu telah melahirkan masyarakat Melayu yang berpemikiran terkokong. Next. Ini adalah gambar-gambar masyarakat Melayu semasa penjajahan British. Next. Okey. Berikut adalah sistem perbankan dan sistem kapitalis yang berlaku di tanah Melayu. Next. Okay, terima kasih. Setelah itu, pendidikan di tanah Melayu yang pertama iaitu sebelum kedatangan British. Sebelum kedatangan British ni, warisan zaman pemerintahan Sultan Inggeris dia mempunyai 5 jenis sekolah, iaitu sekolah vernacular Melayu, sekolah Cina, sekolah vernacular India, sekolah vernacular Inggeris dan sekolah agama, iaitu sekolah madrasah lah. Dan juga dia tidak mempunyai pendidikan yang tidak formal. Masyarakat tanah Melayu juga lepas kedatangan British ni, kembali Kristian telah membuka sekolah Kristian. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan juga
dibuka oleh pedagang dan mubalik Kristian bagi mengurangkan kadar buta huruf masyarakat Melayu. Next. Ini adalah gambar-gambar sebagai sekolah manipula Melayu. Okay, next. Peminat sekolah bagi Penutup. penampung di belajar di sistem pendidikan molekular yang dikembangkan oleh British adalah sebelum kedatangan Barat. Dapatkan pendidikan secara pelajar buat kerja seperti bercucuk tanam, buat raga, bubu dan sebagainya. Lepas kedatangan Barat, kebanyakan mubalik Kristian telah membuka sekolah Kristian yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Menurut dan pada abad ke-17, mubalik Kristian giat membuka sekolah Maluku dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Manakala Perancis dia ajaran itu ajaran Buddhisme melihat pada bidang pendidikan sebagai satu bidang yang penting dan mesti dikuasai. Buddhisme kata dua kaedah itu menghasilkan pendidikan agama, pelaksanaannya di sekolah serta kedua-dua ada penguasaan terhadap pendidikan keagamaan. So, pada pendidikan yang tidak bersifat keagamaan. Dalam penguasaan ini, agama Islam dihadkan pengambilan lulusan agama pada kekuatan lebih. Dalam penguasaan penjajahan juga, British turut sekolah Hello. Penutup. Sesungguhnya, kesan daripada penjajahan British telah memberikan perubahan dalam sektor sosio-ekonomi masyarakat tempatan tradisional. Kedatangan British secara langsung atau tidak langsung melemahkan kewibawaan sultan dan pembesar. Dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British sebagai sistem residen dan undang-undang tanah yang menunjukkan keserakahan British dalam memanfaatkan kawalan ekonomi dan politik mempengaruhi struktur masyarakat feodal. Di samping itu, pembangunan infrastruktur seperti kemudahan komunikasi dan perhubungan mengubah landscape penduduk tempatan tradisional. Selain itu, kesan kolonialis adalah pembentukan masyarakat majmuk akibat aktiviti perlombongan dan perdagangan yang menghasilkan masyarakat berbilang kaum kerana terdapat pendatang imigran. Aspek pendidikan juga diambil kira oleh British dengan memperkenalkan sistem pendidikan vernacular, menyebabkan masyarakat tradisional tempatan turut serta dalam transformasi pendidikan yang dilaksanakan oleh British. Oleh itu, jelas bahawa perbahasan yang timbul telah menunjukkan kesan kolonialis British terhadap struktur sosio-ekonomi masyarakat tempatan. Terdapat perubahan yang drastik setelah kedatangan British terhadap masyarakat Melayu di Tanah Melayu dan pribumi Sabah dan Sarawak. Kesan yang jelas dapat dilihat dalam unsur politik, ekonomi dan pendidikan yang telah diubah mengikut ramuan British untuk kepentingan parti penjajah tanpa memikirkan nasib masyarakat tradisional tempatan. Sekian, terima kasih.